Ya, sebenarnya dalam kitab Bahrul Mazi menyebut bersisih pendapat ulama mengatakan angkat tangan waktu khutbah, dalam waktu berkhutbah tu. Dalam kitab Iqna' menyebut la yusannu raf'ul yadaini fil khutbah tsaniyah inda du'a. Tidak sunat angkat tangan waktu berdoa di dalam khutbah yang kedua, tak sunat. Amin lagi tak sunat. Pasal tadi imam dah pesan, jangan cakap, dia kata. Jangan cakap, suruh orang diam pun tak boleh. Dia pula ditambah amin amin. Dia lepuk dia dulu. Tadi dia kata jangan suruh orang diam pun tak boleh. Tak boleh. Larang, pakat, larang. Dia pula amin, amin, amin. Dia pula memekak. Dia pun tak faham apa yang dia kata. Itu masalah. Bukan orang ini, orang England ni kan. Wallahu a'lam. Kita tak boleh pandai-pandai. Hadis akan bagi tahu. Kalau kata masa khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, imam baca doa, kita nak angkat tangan ke tak? Ada tak ada hadis bagi tahu? Kata masa Nabi baca khutbah, sahabat angkat tangan. Ada tak ada dia bagi tahu? Tak jumpa. Tak jumpa tu sah. Kalau angkat juga, ikut suka anda. Tapi nak ceritanya, ada ke tak ada, pernah jumpa ke tak pernah jumpa? Satu hadis cerita kata masa Nabi duduk khutbah yang kedua, bila Nabi mai tang doa tu, ada tak hadis cerita sahabat yang pegang angkat tangan? Ada tak ada? Tak ada. Atu apa lagi? Ada. Kalau angkat, terpulanglah. Tapi kalau dah kata tak pernah jumpa, kita tak mau angkat, bagi saya itu lebih baik. Bagi saya itu lebih baik nampak lapik cakap. Dia begitu. Oh, yang ada apa dia? Yang ada khatib. Dia tengah khutbah yang kedua, mai tang doa, dia angkat tangan baca doa. Satu sahabat lain suatu tegur dia. Qabbah Allah. Allah kuduhkan dua tangan hang. Pasal apa hang tengah duk berkhutbah? Dalam khutbah kedua, mai tang doa hang angkat tangan. Pasal apa? Sedangkan Nabi, sedangkan Abu Bakar, sedangkan Umar, semua sahabat tidak pernah buat macam ni. Pasal apa hang buat macam tu? Khatib memang tak ada. Makmum macam mana? Lihat duk dengar macam mana? Wallahu a'lam, tak pernah jumpa hadis. Mendoakan, menyebut amin, pada khatib ini tak salah, tetapi hendaklah dengan suara yang rendah. Yang dipertikaikan oleh para ulama tu yang tadah tangan waktu khatib baca doa. Yang tu yang dipertikaikan tu, bukan yang sebut amin tu. Yang sebut amin tu okey, selagi mana dia bukan jerit, dia amin, amin, maksudnya dia sebut pada diri dia, itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah yang dipertikaikan oleh para ulama ialah menadah tangan waktu khatib baca doa. Kenapa ulama pertikaikan? Sebahagian ulama pertikaikan kerana ada hadis yang mana seorang sahabat melihat Bishr bin Marwan baca khutbah, tadah tangan di atas mimbar, dia doa supaya tangan Bishr itu diburukkan oleh Allah. Kerana dia kata dia tak pernah diangkat oleh Nabi SAW, melainkan Nabi hanya isyarat dengan telunjuk dia saja. Maka ulama' dia kiaskanlah, dia kata kalau khatib tak tadah tangan, maka makmum pun samalah. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan dia tadah tangan. Ada juga sebahagian ulama', terutama dalam mazhab Maliki, dia kata yang dilarang itu hanya khatib, tapi makmum tak apa. Saya berpandangan, wallahu a'lam, saya berpandangan makmum tak angkat tangan, tak tadah tangan. Sebab tidak ada riwayat yang menyebut sahabat yang doakan supaya tangan tu diburukkan, dia pun tak ada riwayat dia sedang menadah tangan. Tak ada. Tapi kalau ada orang sebelah kita tadah tangan, tak apalah, biarlah, mungkin dia ikut pandangan ulama' yang kata boleh tadah tangan. Cuma kalau orang tanya kita kata tak tadah tangan. Jangan pergi tampar lah tangan dia. Nanti jadi isu pula. Kalau dia suruh kita tadah tangan, kita senyum kat dia. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa, angkat tangan umum dulu ketika berdoa. Masa doa angkat tangan. Doa apa-apalah. Yang Nabi doa angkat tangan. Daripada hadis tadi Khalid
Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, dan juga hadis-hadis yang lain telah mencapai kepada darjat mutawatir. Mutawatir ni tanpa syak bahawa baginda Nabi memang mengangkat tangan ketika berdoa tertentu. Banyak doa-doa macam-macam yang Nabi angkat tangan. Berbagai-bagai riwayat yang berbagai-bagai itu disimpulkan secara mutawatir, secara maknawinya, secara maknanya, angkat tangan doa ni memang dibuat oleh Nabi SAW. Itu dulu. Kena jelas tu. Kadang-kadang kita ni, kita tak jelas, kita dengar orang cerita kan. Cumanya yang dibahaskan di situ, angkat tangan ketika khutbah Jumaat. Ini dalam hadis Muslim, sahabat bila tengok orang angkat hadis ni, dia kata qabbalallahu tilkal yadain maka natufa'a fi asri Rasulillah, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Allah Taala huduh dua tangan tu, dia tak diangkat masa zaman Nabi. Maksud ni merujuk kepada khutbah Jumaat. Hatta dalam mazhab Syafi'i dia tak diangkat. Sebab tu kita tengok khatib daripada zaman dulu lagi, hak mana yang faqih dalam mazhab Syafi'i, dia memang tak angkat tangan. Nas An-Nawawi sebut dalam mensyarahkan, demikian kata ashab kita, kata ada dalam mensyarahkan Sahih Muslim, hatta mazhab Syafi'i tak angkat. Kecuali ketika khutbah salatul istisqa, ataupun ketika orang main minta kepada Nabi supaya minta supaya hujan, minta supaya doa. Kata Anas, Nabi SAW angkat tangan kan, wa ja'ala zahra kaffaihi ila as-sama', dan dia jadikan belakang tapak tangan dia ke langit, maksud dia minta. Itu untuk salat istisqa dan juga dalam khutbah istisqa, dalam khutbah istisqa, dan juga kalau kadang-kadang orang mari minta kan, wahai Rasulullah, hujan tak turun, masa tu dia minta. Khutbah ni dia ada dua. Dua. Satu khutbah dia panggil khutbah aridah. Aridah ialah khutbah yang tak ada sebab, macam khutbah yang kena isu tertentu, bukan khutbah kerana ada khusus ibadat. Misalnya Nabi dengar sahabat cakap apa-apa yang tak betul, Nabi berdiri bagi khutbah. Satu lagi dia panggil khutbah ratibah. Ratibah ialah khutbah yang berkaitan dengan ibadat tertentu. Misalnya khutbah raya, khutbah Jumaat, khutbah istisqa, khutbah solat, apa lagi? Jadi khutbah ini dia berkait dengan ibadat. Hadis dalam Muslim menunjukkan tak diangkat. Hak tu kita masukkan. Bila imam tak angkat, makmum tak angkat, tapi dia amin tak? Dia aminkan. Amin. Orang kata macam mana doa tak angkat tangan? Doa ni bukan semua tempat angkat tangan, ada tempat tak angkat. Ihdinas siratal mustaqim, kita tak angkat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina wadhdallin. Amin. Kita doa masa sujud, angkat tangan tak? Takkan sampai sujud ni doa angkat. Demikian juga doa ketika kita nak naik kenderaan dan seumpamanya. Warid daripada Nabi. Sebahagiannya Nabi, kebanyakan Nabi tak angkat, tapi Nabi angkat, biasanya angkat bila ada doa khusus. Orang kata satu kejadian, kalau doa yang menjadi wirid harian, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, benda ni Nabi tak angkat. Doa nak masuk tandas, sambil-sambil kita jalan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, masuk, tak payah angkat. Bukan pergi berdiri depan tandas duk angkat macam gambar tu, macam depan Kaabah pula nampak. Dia kita terus masuk. Demikian kita nak doa nak masuk masjid, bukan berhenti depan masjid, tak, terus baca. Kita baca Allah maftah li abu rahmatik. Jadi kita so ini semua, tapi ada masa tertentu orang minta, wahai Rasulullah, telah berlaku sekian, tolong doa. Fa rafa'a yadayhi, dia angkat tangan dia. Kita angkat. Kita lepas sembahyang wirid kita tak angkat. Tapi tiba-tiba hari itu kita ada kerja, nak pergi interview, nak pergi minta kerja, kita angkat. Ni khusus ni, yang ni doa hak tak ada dalam format ni. Hak tak ada dalam senarai ni, doa hak untuk kita ni, yang ni kita angkat. Tapi doa hak biasanya, Allahumma inni Allahumma antas salam minka salam tabarak ya zal jalal Allahumma, ini semua tak angkat.
Sebab yang ni wirid, azkar, kita angkat. Demikian dilakukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma kalau seorang tu memang hari tu dia baca doa hak Nabi, dia angkat kerana dia memang khusus hajat untuk dia. Isteri dia pening kepala dengan isteri dia, dia berangkat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dia angkat. Doa ni yang penting mustajab. Yang penting mustajab. Itu maksud kita. Dalam khutbah tu bukan kata tak ada angkat tangan dalam khutbah, dalam doa, bukan. Sebab tu khutbah ni macam ni lah kita dengar. Cuma kalau kita dengar ayat dia betul-betul, kita faham. Yang jadi tak faham tu pasal dia pergi tafsir hujung tu. Yang tu jangan. Kalau dia tanya. Tapi tak apalah, saudara kita tanya, kita apa hukum menadah tangan masa khatib baca doa dalam khutbah kedua hari Jumaat? Setengah ustaz kata bid'ah. Sebab tu tak maju negara kita. Sebab tu bangsa kita ketinggalan. Sebab perkara-perkara yang sepatutnya kita terbuka, berlapang dada, jadi baloh. Faham? Dalam masalah baca doa dalam khutbah yang kedua, baca doa itu nas, disebut dalam hadis yang sahih. Faham? Cuma tadah tangan para makmum itu tidak dijumpai dalam hadis sebut dalam bab baca khutbah, baca doa khutbah. Oleh kerana tidak disebut dalam hadis secara jelas, maka terjadi perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada ulama fiqh mengatakan tidak sunat tadah tangan masa khatib baca doa khutbah kedua. Sebab apa tidak sunat? Sebab tidak ada hadis menjadi sandaran. Ada ulama mengatakan sunat tadah tangan sebab kias dengan perbuatan Nabi ketika berdoa di waktu yang lain. Jadi orang tanya ulama, di antaranya almarhum Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar, iaitulah imam terbesar dalam Universiti Al-Azhar, 10 tahun lepas meninggal dunia. Dia jawab dalam kitab Fatwa Syar'iyah, kedua-dua ini betul belaka. Siapa yang tidak tadah tangan ketika khatib baca doa adalah betul, kerana dia kata tidak ada hadis yang meriwayatkan. Siapa yang tadah tangan juga betul, kerana ulama mengkiaskan dengan hadis di tempat yang lain. Jadi ulama besar jawab dua-dua betul. Dia ni adalah rojokan ulama seluruh dunia. Dia jawab dua-dua betul. Mari ustaz cak ayang bid'ah, dah boleh, dah betul, karuk. Hak mana lebih banyak ilmunya? Tentulah almarhum Syekh Ali Jadul Haq, sehingga dilantik menjadi ketua guru besar seluruh Universiti Al-Azhar yang sangat warak, meninggalkan kitab beratus-ratus. Dia jawab dua-dua betul. Ada sandaran belaka, kan comel, tak terjadi perbalahan. Betul tak? Kerana ni bukan benda penting pun. Takkan beratur masuk neraka. Ramanya beratur masuk neraka. Apa dosa benda ni? Malaikat tanya, dulu masa khatib baca khutbah kedua kami tak ada tangan, masuk neraka ramai-ramai ni. Pelik sungguh. Faham tak? Yang kita nak tekankan, Islam sedang dijajah, bumi umat Islam diserang, dibunuh, dirampas negeri orang Islam. Arak bermaharajalela, ada kilang, ada kasino, show-show yang haram pada syarak tak ada khilaf. Hak tu diutamakan. Jangan duk main benda-benda khilafiyah gini. Kata ulama, Imam Nawawi kata, orang yang menekankan sangat perkara khilafiyah, orang itu orang bodoh. Kalau dia ustaz bodoh. Kalau tok guru bodoh. Pasal apa? Tidak akan selesai. Ada pandangan masing-masing. Betul tak? Soalan seterusnya,